Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membincangkan bab 5 gabungan transformasi bagi matematik tingkatan 5 KSSM. Okey, jadi standard pembelajaran bagi video ini ialah memerihalkan gabungan transformasi. Okey, jadi pelajar boleh rujuk carta ahli di bawah ini. Okey, jadi carta ahli ini menerangkan kaedah untuk awak menentukan 4 jenis transformasi iaitu sama ada translasi, putaran, pantulan ataupun pembesaran. Okey, jadi ada 4 jenis transformasi. Kita akan tentukan transformasi tersebut menggunakan carta ahli ini. Okey, jadi sedikit ulang kaji ringkas. Asal mestilah objek menjadi image. Maknanya image ni hasil akhir dia. Okey, jadi dalam proses ini, dalam proses penukaran objek menjadi image, akan berlaku transformasi iaitu salah satu antara translasi, putaran, pantulan dan pembesaran. Okey, jadi bagaimana nak menentukan jenis transformasi berikut? Okey, dia akan bermula dengan objek. Okey, jika objek yang terhasil itu dia ada dua kategori, sama ada dia kongruen atau bukan kongruen. Okey, jadi kita akan ceritakan tentang bukan kongruen. Bukan kongruen iaitu saiz dia berbeza. Kalau kita katakan ni dia punya image, objek dia jadi besar. Okey, jadi kalau dia bukan kongruen ataupun objek dia besar, image dia kecil. Dia tidak kongruen, dia adalah pembesaran. Okey, jadi pembesaran paling senang nak cam, saiz dia berbeza. Saiz dia berbeza maknanya dia pembesaran. Dan jika image tu kongruen, dia ada dua kategori lagi, sama ada orientasi bentuk dia sama atau orientasi bentuk dia songsang. Okey, jadi kita akan pergi yang ketiga iaitu pantulan. Pantulan bentuk dia akan songsang. Maksud songsang ni macam cikgu lukis ni, dia akan menghadap. Nanti dekat tengah-tengah antara objek dan juga image ni akan ada paksi pantulan iaitu macam cermin lah. Okey. Jika image kongruen ni, orientasi bentuk dia sama. Okey, maknanya orientasi bentuk dia sama, dia terbahagi kepada dua kategori lagi. Iaitu jarak di antara setiap titik sepadan adalah sama ataupun jarak di antara setiap titik sepadan adalah berbeza. Okey, jadi bila jarak di antara setiap titik sepadan adalah berbeza, dia adalah putaran. Okey, jadi macam mana nak kenal putaran? Macam gambar cikgu lukis ni. Okey, jadi boleh rujuk gambar ni. Yang pertama ni objek. Dia punya objek, orientasi bentuk dia sama semua. Okey, katakan bucu ni kat ujung ni. Bila dia terpusing, dia masih kat ujung ni. Sama je semua. Okey, jadi gambar yang pertama ni adalah image apabila berlaku putaran 90 darjah. Okey, jadi pelajar awak bayangkan ni macam jarum jam. Dia putar 90 darjah. Okey, jadi dia jadi image yang pertama ni. Okey, kemudian dia putar 180 darjah. Dia jadi image yang bawah tu. Okey. Kemudian dia putar 270 darjah. Dia putar 360 darjah. Okey, jadi apa beza? Cuba perhatikan apa beza putaran 180 darjah dengan pantulan. Okey, jadi katakan pantulan dia akan jadi macam ni. Ni gambar objek dia, image dia akan songsang. Dia menghadap. Paksi pantulan kat tengah. Dia berbeza. Awak tengok dia punya bucu ni kat ujung ni berbeza. Okey, akhir sekali kita akan ceritakan tentang translasi. Okay, jadi translasi paling senang. Katakan ada satu bentuk ni objek. Okey, dia akan jadi image yang mana segitiga tu bergerak sama ada naik ke atas ataupun turun ke bawah ikut soalan. Okey, jadi kita akan pergi kepada contoh buku teks untuk mengaplikasikan kita punya jadual ni.
Ini contoh 19, buku teks muka surat 157. Dalam rajah di bawah E prime ialah imej bagi objek E di bawah gabungan transformasi ST. Okey, jadi baca je. Jangan lupa keluarkan data. E ialah imej bagi objek E. Sorry, E prime. Okey, jadi kita labelkan pada soalan. Okey, jadi kita labelkan pada soalan. Okey, E adalah objek. E objek, E prime image di bawah gabungan transformasi ST. Jadi cikgu keluarkan data. ST. Okey, jadi sebab dia dah bagi dua-dua objek dengan image, kita akan mula dari belakang. Jadi kita akan mula dari T tersebut. Jadi T nombor 1, kita kena tentukan T ni apa, kemudian kita kena tentukan S ni apa. Okey, jadi sepatutnya pada rajah ada dua gambar. Sepatutnya pada rajah ada dua gambar imej. Tetapi pada rajah ada satu sahaja gambar imej. Okey, cuba perhatikan. Objek tiba-tiba jadi imej ni. Sepatutnya objek dia perlu pusing dulu, kemudian baru jadi imej. Cuba bayangkan ya. Objek, pusing, putar, kemudian baru jadi imej. Tapi tiba-tiba objek terus jadi imej. Sedangkan dekat sini ada dua transformasi. Jadi tugas kita adalah kita kena lukis satu lagi imej yang terhasil bagi T ni. T ni punya imej dia tak lukis. Jadi kita kena lukis sendiri. Kita main cuba jaya. Maksudnya kita cuba letakkan imej tu di mana-mana kawasan yang awak rasa sesuai. Kemudian kita cuba putarkan dia, dapat tak jawapan. Okey, jadi cikgu cadangkan awak lukis dia punya imej tu dalam kawasan imej yang E prime ni. Supaya senang nak buat pembesaran nanti. Okey, jadi cikgu dah ada buat satu contoh. Boleh tengok slide seterusnya. Okey, jadi cikgu rasa berkenan saya pun lukis dia punya imej yang kedua. Imej yang pertama tu di sini. Dekat kawasan yang warna hitam ni. Okey, kemudian lepas saya lukis, saya kena tentukan transformasi ST ni. T ni transformasi yang mana kan? Okey, jadi dia mula-mula satu T. Okey, ni gambar yang cikgu dah lukis tadi. Saya nak tentukan dia yang mana. Okey, jadi adakah dia translasi? Kawan-kawan boleh rujuk tabel ni. Adakah dia translasi? Bukan translasi kerana gambar ini dia punya jarak dia tak sama antara setiap titik sepadan. Dia lagi satu, dia nampak sangat dia terputar kan. Dia berpusing kan. Okey, jadi kita boleh kata kat sini yang pertama confirm dia bukan translasi. Translasi bukan. Okey, jadi yang pertama dia bukan translasi. Okey, putaran kita hold dulu. Nampak macam putaran. Okey, adakah dia pantulan? Kalau pantulan, imej dia songsang. Sekarang imej dia tidak songsang dan tidak menghadap. Jadi dia bukan pantulan juga. Okey, adakah dia pembesaran daripada E ni? Okey, daripada E ni jadi yang cikgu lukis ni, adakah dia membesar? Tidak juga. Jadi kita tak ada jawapan lain. Dia adalah putaran. Okey, jadi cara nak jawab putaran, awak kena isi tempat kosong ni. Putaran, adakah dia 90 darjah atau 180 darjah? Okey, jadi kalau balik kepada gambar contoh yang cikgu lukis sebelum ni, kalau dia 90 darjah, patutnya dia jadi macam ni. Ni asal dia, ni objek dia. Kalau 90 darjah, gambar tu akan jadi macam ni. Barulah dia pusing 90 darjah, dia putar 90 darjah. Okey, jadi bila kita perhatikan kedua-dua rajah kita, imej dan objek ni. Okey, jadi ni objek, ni imej. Dia bukan 90 darjah sebab kalau 90 darjah dia pusing macam ni. Jadi dia adalah 180 darjah. Okey, jadi untuk menentukan pusat putaran, okey, jadi cara dia senang. Kalau 180 darjah ni nak tentukan pusat dia adalah senang. Awak kena cari titik yang sepadan.
Okay, jadi katakan saya ambil titik yang ujung ni. Dia punya kawan titik yang ni. Okay, jadi awak ambil pembaris, sambungkan dia panjang-panjang. Ni tangan cikgu sikit. Jadi awak ambil pembaris, awak sambungkan dia panjang-panjang. Okey, kemudian awak pilih titik yang sepadan yang lain. Semua titik awak sambungkan. Ni cikgu tak betul sikit. Okey, jadi awak sambungkan semua titik yang sepadan. Nanti awak akan dapat satu pusat dia. Okey, jadi kita tengok slide yang seterusnya. Okey, jadi jika disambung pakai pembaris, dapatlah satu pusat di sini. Kita dapat cantik pusat dia betul-betul. Semua garisan akan bersilang pada satu koordinat. Okay, jadi apa koordinat dia? Koordinat dia adalah -2 dan 6. Okay, jadi ini adalah koordinat pusat putaran 180 darjah. Okay, jadi kita akan perihalkan transformasi T. T tadi dia adalah putaran 180 darjah. Okey, jadi dia adalah putaran 180 darjah pada pusat -26. Okey, nak dapat pusat ni tadi sambung semua titik yang sepadan. Dia akan bersilang pada satu kawasan. Itu adalah pusat putaran dia. Dia berputar 180 darjah. Okey, jadi untuk putaran 180 darjah, tak perlu tulis ikut atau lawan arah jam sebab dia putar mana pun dia akan dapat kedudukan imej yang sama. Okey, jadi ST, T dah settle, iaitu putaran 180 darjah pada pusat -2, 6. Okey, kita akan buat yang S. Okey, jadi S ini yang kedua, S dia adalah pembesaran. Okey, jadi ulang suara ST, T dah settle. Kita nak buat S. Okey, jadi apa itu S? S itu adalah pembesaran. Macam mana cikgu tahu dia pembesaran? Awak tengok rajah daripada kecil menjadi besar. Perubahan saiz. Okey, jadi perubahan saiz imej kita panggil dia sebagai pembesaran. Okey, jadi cara nak jawab pembesaran, cara dia adalah pembesaran pada pusat. Okey, pusat ni nak tentukannya adalah awak pilih dua titik yang sepadan, dua bucu yang sepadan. Okey, ni bucu ni dengan bucu ni awak ambil pembaris sambungkan panjang-panjang. Kemudian bucu ni dengan bucu yang ni ambil pembaris sambungkan, semua bucu yang sepadan awak sambungkan. Dia akan dapat satu kawasan persilangan. Ini adalah pusat pembesaran. Macam seolah-olah pusat ni macam seolah-olah awak suluh lampu picit tu lah sebelum keluar bayang-bayang. Okey, jadi ini adalah pusat pembesaran dia. Cara tulis jawapan adalah okey, jadi pembesaran pada pusat 16. Okey, jadi mana datang 1, sini 1 dan sini 6. Okey, jadi pada pusat 16 dengan faktor skala 2. Okey, jadi imbas kembali macam mana nak dapat faktor skala. Cikgu buat kat tepi ni. Faktor skala sama dengan panjang imej bahagi dengan panjang objek. Okey, jadi tengok imej kita yang besar ni dia ada dua kotak. Jadi imej yang besar dua kotak dibahagikan dengan imej yang kecil ni dia ada satu kotak. 2 bahagi 1, 2. Maksudnya dekat sini gambar ini membesar 2 kali ganda. Okey, jadi dapatlah faktor skala dia 2. Okey, katakan kawan-kawan tak nak ambil panjang yang ini. Kalau tak nak ambil panjang yang ni, awak boleh ambil juga panjang ke bawah ni. Okey, jadi kalau panjang ke bawah ni, awak kena kira yang besar ni dulu, imej ni dulu. Imej akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, awak akan dapat 6 bahagi dengan 3. Dia akan dapat jawapan sama juga. 6 bahagi 2 dapat 2. 6 bahagi 3. Kebetulan. 6 bahagi 3 akan dapat 2.
Okey, jadi faktor skala dia sama. Jadi inilah jawapan kita. T ialah T ialah putaran 180 darjah pada pusat -26 dan S ialah pembesaran pada pusat 16 dengan faktor skala 2. Okey, jadi ayat yang dekat tepi ni cikgu dah tulis lengkap-lengkap. Awak tinggal isi tempat kosong je. Kalau pilih transformasi yang mana, kena ada kawan-kawan dia yang lain tu yang isi tempat kosong tu. Okey, jadi seterusnya kita akan menjawab soalan B. Perihalkan satu transformasi tunggal yang setara dengan gabungan transformasi ST. Okey, jadi merujuk kepada soalan ni, dia kata transformasi tunggal. Maksud tunggal dekat sini, dia ada satu sahaja transformasi yang setara dengan gabungan ST. Maknanya dia tak payah ada 2-3 transformasi nak jadi ST ni. Satu transformasi terus jadi gambar image E prime dekat atas ni. Senang cerita, ni objek, macam mana dia bertukar menjadi image yang besar ni. Okay, jadi nak tukar dia, kita tahu dia adalah pembesaran. Okay, jadi mana cikgu tahu dia pembesaran? Sebab gambar dia membesar. Okay, jadi gambar perubahan saiz dia, kita tahu dia terus pembesaran. Okay, jadi boleh terus tulis jawapan. Dia adalah pembesaran. Awak tulis pembesaran, biasanya dah dapat markah dah dulu. Okay, jadi pembesaran. Kawan pembesaran, rujuk soalan, rujuk nombor 4 ni, dia mesti ada pusat dia kan. Okay, jadi nak dapat pusat pembesaran, sebab dia terpusing macam ni kan. Okay, jadi macam cara tadi, awak ambil bucu yang sepadan. Awak gariskan dia panjang-panjang. Nanti awak akan dapat satu pusat. Ni kawan dia. Jadi dapat satu pusat. Pusat pembesaran dia adalah -36. Jadi pembesaran pada pusat -36. Jadi kita dah tulis dia punya pusat. Yang akhir sekali mesti ada faktor skala. Jadi faktor skala. Dekat sini kita ada buat sikit ulang kaji. Ingat kembali, imbaskan kembali. Faktor skala sama dengan panjang image bahagi panjang objek. Okey, jadi pelajar sila perhatikan rajah objek dan image ni. Dia songsang kan, dia terbalik. Okey, jadi bila dia terbalik, dia terputar ni, kita akan letak simbol negatif. Okey, jadi terus automatik ada negatif. Kenapa ada negatif? Kenapa ada negatif? Kerana gambar kita ni dia songsang, dia terbalik, dia terpusing. Macam tu. Okey, jadi bila dia terbalik, letakkan dia negatif, kemudian kira faktor skala macam biasa. Okey, jadi cari panjang image yang sepadan. Katakan cikgu ambil bawah ni, kotak dia ada 1, 2, jadi 2. Bahagikan dengan yang ni 1. Dia sepadan lah tu kan, kedudukan dia. Okey, jadi 1 dapat -2. Jadi dengan faktor skala dia adalah -2. Jadi siaplah jawapan kita. Inilah transformasi tunggal dia. Transformasi tunggal ni maksudnya awak kena fikirkan satu saja transformasi yang mewakili transformasi ST ni. Okay, jadi transformasi tersebut adalah pembesaran pada pusat -36 dengan faktor skala -2. Okey, jadi kita dah siap sebenarnya soalan ni. Tapi cikgu nak tunjuk dekat awak, tak semestinya jawapan awak sama dengan buku teks. Dia boleh jadi juga seperti contoh-contoh seterusnya ni. Okey, jadi perhatikan image yang saya lukis. Image-nya di bawah pula. Cikgu memang suka lukis dia dalam kawasan ni je. Jadi senang sikit. Okey, jadi saya lukis dia kat bawah pula. Tadi saya lukis dia kat atas. Jadi tak salah juga ya. Jadi bila awak dah dapat ni, awak sambungkan dia. Macam biasa kita tahu dia putaran. Awak cari dia punya bucu yang sepadan ataupun titik yang sepadan. Ini kawan dia ni kan. Ni kawangan ni, sambungkan dia. Semua yang sepadan awak sambungkan, awak akan dapat satu titik. Jadi ini adalah pusat putaran dia. Jadi pusat putaran dia dekat sini -2, 4.5. Okey,
Okey, jadi dia dapat tengah-tengah, dia boleh jadi juga, tak ada masalah. Okey, jadi cikgu tuliskan jawapan dia. Okey, jadi jawapan dia adalah putaran 180 darjah pada pusat -2, 4,5. Kenapa 4,5? Sini 4, sini 5, dia tengah-tengah dia, 4,5. Okey, jadi untuk S, dia masih sama, dia masih pembesaran. Cuma yang berbeza dengan jawapan cikgu yang mula-mula tadi, pusat dia berubah. Okay, jadi nak cari pusat, macam biasa, cari titik yang sepadan, dia punya bucu yang sepadan ni kawan dia ni kan. Jadi awak ambil pembaris, sambung panjang-panjang. Sambung panjang-panjang. Ni kawan dia. Ni. Jadi sambung panjang-panjang, awak akan dapati dia punya pusat dekat 10 ni. Jadi pusat dia dekat 10. Jadi tulis mula pembesaran. Pembesaran pada pusat 10, faktor skala 2. Faktor skala dia masih sama. Image bahagi objek, kita dapat 2 juga untuk soalan ni. Okey, seterusnya bagi soalan B, jawapan dia sama je lah dengan soalan yang pertama tadi. Dengan jawapan yang mula-mula kita bincang tadi. Okey, jadi kita pergi tengok contoh yang seterusnya. Okey, ni contoh jawapan yang ketiga. Awak tengok kedudukan image yang cikgu lukis ni. Image kedua yang saya lukis untuk T ni dia berada di sini. Cikgu nak teka dia kat sini. Pun tak jadi masalah. Okay, jadi cara dia masih sama. Sambungkan titik yang sepadan, bucu yang sepadan. Jadi awak akan dapat putaran 180 darjah pada pusat -1,5. Apa yang berbeza dengan jawapan yang sebelum ni adalah pada pusat ni. Dia punya pusat putaran ni akan berubah sebab kita lukis kedudukan image dia tempat lain. Okey, jadi dapat -1,5. Okey, seterusnya jawapan pembesaran pada pusat 5,2. Nak dapat pusat ni macam cikgu cakap sebelum ni, cari titik yang sepadan, sambungkan dia panjang-panjang. Jadi ni pakai baris ya. Okey, jadi ni. Okey, jadi dapat dia punya pusat dekat sini. Pusat dia adalah pada koordinat 5 dan juga 2. Jadi pada pusat 5, 2 dengan faktor skala 2. Okay, jadi siaplah perbincangan kita untuk contoh 19. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah jika soalan tak beri rajah yang kedua, awak lukis dulu rajah tu melalui kaedah cuba jaya. Okay, awak dah lukis, awak tentukan sama ada lukisan awak itu memenuhi transformasi yang mana. Sama ada dia translasi, putaran, pantulan dan pembesaran. Okey, kemudian kaitkan dengan rajah yang terakhir, image yang terakhir tu. Lepas tu boleh tuliskan jawapan dia. Okey, untuk transformasi tunggal pula, dia hanya ada kaitan dengan antara objek dan juga image. Fikir satu sahaja transformasi yang daripada objek boleh terus jadi image. Untuk soalan ni kita dapat dia adalah pembesaran. Dia punya pusat, awak sambungkan semua dan faktor skala dia negatif sebab gambar ini terbalik. Okey, jadi boleh try buat latihan. Apa-apa boleh tanya cikgu. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.